أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم برضا الله تعالى الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين ربنا زدنا علما وفهما يا كاشف المشكلات اكشف الحجب عن وجوه هذه المعاني حتى نطلع على خفيات أهل المسائل واحفظنا من الخطأ والضلال فأنت موفق كل أمر وأنت علم الغيوب برحمتك يا أرحم الراحمين وهب لنا يا وهاب علما وحكمة ولرزق يا رزاق كلنا مسهلا بالخير يا فتاح وافتح لنا يا الله بالهدى وبالعلم كلنا يا عليم مفضلا اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الحمد لله رب العالمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. InsyaAllah sambungan tajuk semalam. Kalau sempat kita masuk bab iradah. Maksudnya tak sempat tu. Tajuknya kita dah tulis hari ini insyaAllah. Sifat iradah. Itu panjang lagi bahasan sifat kudurat. Bahasan sifat kudurat panjang lagi insyaAllah. Kalau sempat kita masuk iradah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kitab Risalah Tauhid muka surat 22 lagi. Semua naik dah? Semua naik dah? Semua naik dah? Siapa tak naik lagi? Wais? Dia gimana? Tandas? Time ni lah kau nak terberak, nak terkecil. Baik, sambungannya bismillahirrahmanirrahim. Edisi Jawi muka surat 22. Sifat kudrat lagi tak habis. Dia nak suruh kita faham betul-betul apa sifat kudrat Allah, apa ta'alluq sifat kudrat Allah, supaya kita tidak terkeliru dengan sifat kudrat makhluk, supaya dapat kita membezakan apakah pegangan ataupun akidah yang sebenar dan yang salah. Baik. Perenggan apa? Dua dari bawah. Maka yang sebenarnya situ. Qala Syekhul Musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi 'ulumihi fid dharain amin. Maka yang sebenarnya ialah jadi jangan semalam sambungan, jangan dikatakan haram hukumnya, dikatakan contoh seperti mana perkataan orang awam. Dia kata lihat tu, contoh tengok satu kejadian, dia tengok lihat tu perbuatan kudrat Tuhan. Contoh dia tengok pemandangan tu, tengok gunung tu, tengok bukit tu, tengok langit tu, tengok bulan bintang tu. Itulah perbuatan kudrat Tuhan, dia kata lagi. Jadi perkataan yang sedemikian hukumnya haram. Ada ulama yang mengatakan makruh.
Yang sebenarnya itulah perbuatan zat Tuhan yang bersifat kudrat. Jangan dikatakan itulah perbuatan kudrat Tuhan. Nampak tak beza dia? Kerana yang menjadikan itu adalah Allah yang bersifat kudrat. Inilah pentingnya belajar. Baru kita nampak apa kesilapan, apa kesalahan. Selama ni boleh jadi kita rasa bila kita cakap macam tu tak, kita rasa tak salah, kita rasakan betul. Tapi bila kita dekatkan diri kita dengan ilmu, duduk. Bila kita dekatkan diri kita dengan ilmu, baru kita dapat tahu, baru kita dapat kesan yang perkataan sedemikian salah, haram hukumnya ataupun makruh. Jadi jangan kita katakan lihat tu perbuatan kudrat Tuhan. Jangan kata begitu. Kita kata lihat tu, itulah kesan daripada perbuatan Tuhan yang bersifat kudrat. Jadi lepas daripada ni kita cakaplah lagi. Yang salah tu tinggallah. Mudah-mudahan Allah ampunkan dosa kita. Sebab tak tahu jumpa bab ni. Maka yang sebenarnya ialah Tuhan yang bersifat kudrat. Nampak tu? Yang sebenar-benarnya nak cakap lagu mana? Maka yang sebenarnya ialah Tuhan yang bersifat kudrat. Yani Allah lah Tuhan. Bila sebut perkataan Tuhan, tak kena dah kepada yang lain. Perkataan Tuhan tidak boleh dikongsi, tidak boleh dikongsi kepada selain Allah. Orang kafir nak panggil, itu hak dia, itu lantak dia. Kita orang Islam jangan memanggil selain daripada Allah dengan perkataan Tuhan. Walaupun dikaitkan dengan Tuhan Hindu, Tuhan Cina, Tuhan Buddha. Contoh apabila seseorang itu melihat patung-patung ataupun berhala-berhala, lalu dia katakan itulah Tuhan orang India, itulah Tuhan orang Buddha, itulah Tuhan orang Cina dan sebagainya. Itulah Tuhan orang Siam contoh. Jadi perkataan itu hukumnya haram. Ada ulama mengatakan rosak akidah. Jadi jangan dipanggil Tuhan India, Tuhan Hindu bila lihat patung-patung berhala-berhala. Ni pun banyak berlaku, banyak terjadi ni di kalangan orang awam. Bila lalu di kuil India contohnya, kita cakap dengan anak dia, tengok dekat dalam kuil tu, itulah dia Tuhan orang India. Salah perkataan tu, hukumnya haram, lagi boleh merosakkan jadi jangan. Itu patung, itu berhala, itu makhluk. Faham? Jadi jangan dipanggil tu. Hakikatnya Tuhan orang Buddha, Tuhan orang Hindu, Tuhan orang Cina dan sebagainya adalah Allah sahaja. Allah sahaja Tuhan sekalian makhluk, sekalian bangsa, sekalian manusia, sekalian alam. Jumpa lagi kesilapan kita, jumpa lagi kesalahan kita. Tadi datang dalam keadaan jahil, datang tadi dalam keadaan tak tahu. Bila kita duduk dalam majlis ilmu, balik daripada majlis ilmu jadi tahu. Itulah kelebihan suruh pergi majlis ilmu. Tadi datang tak tahu, balik dalam keadaan tahu. Datang dalam keadaan jahil, balik dalam keadaan alim. Maksudnya mengetahui. Tadi datang tadi kita ingatkan boleh cakap macam tu. Rupa dalam majlis ilmu diterangkan salah. Jadi dah tahu yang betul. Faham? Jadi makin banyak kita menghadiri majlis ilmu, makin banyaklah kesilapan dan kelemahan yang kita boleh perbaiki. Kalau kurang hadir dalam majlis ilmu, kuranglah
kita akan dapat memperbaiki kelemahan kita, kejahilan kita. Sebab tu menuntut ilmu akhirat ni disuruh perbanyakkan menuntut ilmu yang dibangsakan kepada akhirat, lebih-lebih lagi ilmu akidah. Di akhir-akhir zaman ni timbul sampai muncul kepada kita macam-macam pegangan, macam-macam fahaman, macam-macam akidah. Jadi mana mungkin diri kita, isteri kita, anak-anak kita boleh menyelamatkan diri daripada akidah yang sesat, akidah yang salah, yang kadang-kadang boleh merosakkan akidah. Mana mungkin kita nak selamat daripada pahaman-pahaman yang sedemikian kalau kita tidak mengambil tahu, kalau kita tidak mahu menuntut ilmu. Jadi yang sebenarnya ialah Tuhan yang bersifat kudrat, mempunyai kebesaran dan perintahan yang meliputi dan sekalian makhluk di dalam genggamannya. Apa maksud di dalam genggamannya Allah? Sekalian makhluk di dalam genggamannya, makna di dalam pentadbiran Allah. Semua makhluk di dalam genggaman Tuhan. Maksudnya semua makhluk di dalam urusan Allah. Sama ada manusia ataupun selain daripada manusia. Yang kaya dalam genggaman Allah, yang miskin dalam genggaman Allah, yang cantik dalam genggaman Allah, yang huduh dalam genggaman Allah, yang alim dalam genggaman Allah, yang jahil dalam genggaman Allah, yang sempurna dalam genggaman Allah, yang tidak sempurna dalam genggaman Allah, ahli maksiat dalam genggaman Allah, ahli taat dalam genggaman Allah. Maka dengan sebab itu jangan sekali-kali kita sombong, jangan takabur, kerana apa yang sedang kita miliki itu duduk di bawah kekuasaan Allah. Allah Maha Kuasa mengubahnya. Yang kaya jadi fakir, miskin papa kedana. Yang cantik, yang handsome, Allah Ta'ala Maha Kuasa ubah kejadiannya jadi sehuduh-huduh makhluk. Yang setaat-taat makhluk, Allah Ta'ala boleh ubah jadi sejahat-jahat, semaksiat-maksiat manusia. Yang alim boleh diambil ilmunya jadi jahil. Inilah maksudnya di antara peranan dan faedah kenapa kita disuruh belajar ilmu akidah ni. Kerana kalau kita tak faham, kita tak tahu, ini yang menyebabkan timbul di dalam diri kita sifat takabur, sifat ujub, berasa bangga dengan diri sendiri, berasa hairan dengan kelebihan yang ada pada diri, sedangkan benda tu duduk di dalam kekuasaan Allah. Allah boleh cabut bila-bila, Allah boleh hilangkan bila-bila, Allah boleh ubah bila-bila. Yang bersendiri mengadakan apa-apa kehendaknya Allah. Sebab apa dia kata yang bersendiri? Maksudnya yang ketunggalan. Allah Ta'ala mentadbir alam ini dalam keadaan ketunggalan. Allah sahaja yang memerintah secara mutlak. Tidak ada berkongsi, tidak ada bersyarikat, tidak ada bertolong-tolongan dengan sesuatu yang lain dalam nak menjadikan sesuatu makhluk ataupun di dalam nak membinasakan sesuatu makhluk. Semata-mata perbuatan Allah, semata-mata kehendak Allah. Ini isyarat kepada ketunggalan pada perbuatan Allah. Wajib kita menunggalkan perbuatan Allah. Tidak ada perbuatan yang lain berkongsi dengan Allah dalam nak menjadikan sesuatu. Nak memberi rezeki semata-mata perbuatan Allah, bukan berkongsi dengan usaha kita.
campur perbuatan Allah bercampur dengan usaha makhluk, jadi rezeki. Kalau tak bercampur dengan usaha, tak jadi rezeki. Itu mustahil. Sebab tu kena faham apa makhluk, apa Allah. Usaha ni makhluk. Yang memberi, yang menjadikan Allah. Bukan berkongsi. Bukan. Allah berkongsi dengan kuasa lain dalam menjadikan alam. Ada kuasa lain yang bergabung dengan Allah, bertolong-tolong dengan Allah. Mustahil. Itu dah dipanggil berbilang-bilang. Menafikan wahdaniyah, menafikan ketunggalan Allah Ta'ala. Nak menjadikan makhluk, nak menjadikan manusia semata-mata perbuatan Allah, bukan bergabung dengan perbuatan mak bapak kita, bukan. Bergabung perbuatan mak bapak kita, bergabung dengan perbuatan Tuhan, jadi manusia. Mustahil. Itu maksud ketunggalan. Di dalam genggamannya Allah Ta'ala yang bersendiri mengadakan apa-apa kehendaknya Allah yang tiada dapat dikirakan. Yang tak boleh kita nak kira, yang tak boleh kita nak congak-congakkan. Apa yang Tuhan kehendak kita tak tahu, sebab ilmunya maha luas. Ilmu yang ada pada Allah maha luas. Ta'alluq sifat ilmu nanti lagi akan datang kita belajar. Segala perkara yang wajib, segala perkara yang mustahil, segala perkara yang harus, semuanya telah ada di dalam pengetahuan Allah sedia kala lagi. Kemudian kata musannif, Tuhan sahaja, yakni Allah sahaja yang mempunyai kuasa menjadikan. Jadi faham di sini, selain daripada Allah tidak ada kuasa menjadi, tidak ada kuasa menjadikan, tidak ada kuasa membinasakan rezeki yang ada pada diri kita. Tak ada siapa-siapa yang boleh hilangkan rezeki yang ada pada kita melainkan Allah. Cacian manusia, kebencian manusia, kedengkian manusia tidak boleh memberi apa-apa kesan pada rezeki kita. Jadi tak perlu kita risau, tak perlu kita bimbang di dalam hati ada orang dengki dengan kita. Takut nanti rezeki kita tak ada. Orang dengki, takut rezeki kita jadi kurang. Dah. Perbuatan dengki orang tu masuk dalam makhluk juga. Siwallah, selain Allah. Jadi tak boleh memberi apa-apa kesan pun pada rezeki kita. Walaupun sekalian manusia di dalam dunia ni membenci kita, mentahmah kita, memfitnah kita, bermusuh dengan kita, tidak boleh mengurangkan walau sedikit pun rezeki kita. Tak memberi kesan apa-apa pun. Sebab tu tak payah risau. Apabila kamu belajar, apabila kamu hijrah, dulu kita jauh dengan agama, sekarang kita dah berjinak-jinak dengan agama. Daripada dedah aurat dah tutup aurat, daripada berjudi dah tinggal judi, daripada arak dah tak minum arak. Maka ramai yang menjauhkan diri dengan kita. Kawan-kawan pun jauhkan diri dengan kita. Ada orang yang dah tak nak berurusan dengan kita dah. Tak perlu bimbang. Tidak memberikan apa-apa kesan pun pada menambahkan atau mengurangkan rezeki. Kadang risau. Risau. Tu permainan nafsu dan syaitan. Dia mengganggu hati kita. Supaya kita menjadi was-was, menjadi ragu-ragu. Betul ke ni aku hijrah ni? Dulu waktu aku duduk dalam keadaan jahil, murah rezeki, banyak pelanggan, banyak klien, banyak orang yang nak berurusan dengan aku. Sekarang bila aku dah dekat dengan agama, ramai kawan-kawan dah lari, orang dah tak nak berurusan dengan aku. Macam mana rezeki aku ni nanti jadi kurang? Tak perlu risau. Tidak memberi kesan pun pada menambah atau mengurangkan
Rezeki kerana yang memberi itu Allah. Inilah peranan tauhid tadi. Inilah guna belajar tauhid tadi. Disuruh tahu, disuruh faham, disuruh pegang dan usaha amalkan. Itu contoh beramal. Kesan daripada tu dia beramal. Makna dia tak risau walaupun manusia dia tak risau walaupun manusia meninggalkan dia, walaupun manusia membenci dia, dia tak risau. Sebab dia yakin dengan akidah yang ada di dalam hatinya, tidak ada sesuatu yang boleh mengurangkan rezeki yang ada pada aku melainkan Allah. Jadi senang tak hati? Senang hati. Risau tak? Tak ada risau. Sebab apa nak risau? Sebab dia yakin yang memberi rezeki, yang menambah, yang mengurangkan rezeki perbuatan Allah. Ini hikmahnya, menjadikan seseorang itu seorang yang tenang. Dia tak risau. Orang nak tinggalkan dia, tinggalkanlah. Kawan-kawan nak tinggalkanlah. Sebab selama ni pun yang menambahkan rezeki pun Allah. Yang mengurangkan rezeki pun Allah. Bukan manusia. Ini peranan tauhid. Ini pegangan, orang panggil pegangan kepercayaan dalam hati. Dia bukan suruh belajar, suruh tahu, suruh faham untuk ambil pesa, bukan. Amal daripada ilmu tauhid ni kita amalkan, barulah dinamakan manfaat ilmu tu. Kenapa awak tak risau, tak bimbang pun kawan-kawan dah tak ada? Kenapa tak risau, tak bimbang? Sebab aku yakin yang menambahkan, mengurangkan rezeki itu bukan kawan-kawan. Yang berurusan dengan kita selama ni pun, yang menggerakkan hati-hati manusia datang berurusan dengan kita pun Allah. Kalau Allah tidak kehendak menggerakkan hati mereka datang bertemu, datang berjumpa, datang berurusan, mustahil mereka boleh datang kepada kita. Sebab kita beriman tidak berlaku sesuatu perkara melainkan dengan kehendak Allah. Jadi kalau Allah kehendak, Allah petik hati orang-orang datang kepada kita, dia akan datang ke mana-mana pun, tak kira jauh, tak kira dekat. Tapi kalau Allah Ta'ala tak kehendak, duduk sebelah rumah pun takkan beli barang kita. Betul? Duduk sebelah rumah pun dia tak akan beli barang kita kalau Tuhan tak kehendak petik hati dia nak berurusan dengan kita. Ini akidah. Kemudian katanya musannif, Tuhan sahaja yang mempunyai kuasa menjadikan dan meniadakan, memberi ataupun tidak memberi, ikutlah, menambah atau mengurangkan. Yang memajukan ekonomi Allah, yang memundurkan ekonomi pun Allah. Jadi mana-mana nak pakai tauhid. Dan ia Allah saja yang berkuasa mengubah-ubah. Nampak? Allah Ta'ala sahaja. Maksud tiada yang lain. Allah Ta'ala sahaja yang berkuasa mengubah-ubah. Bila sebut mengubah-ubah, sudah tentu dan sudah pasti kepada perkara yang boleh berubah-ubah, iaitu perkara yang harus, iaitu perkara yang mungkin. Sebab tu asas dalam belajar ilmu tauhid ni dia ajar kita hukum akal. Apa erti wajib, apa erti mustahil, apa erti harus. Yang wajib mesti ada, sedia kala lagi, kekal ada, sentiasa ada, selama-lama, tidak binasa, tidak berubah menjadi tiada. Itu erti wajib. Bila sebut benda wajib, perkara yang wajib, perkara yang ada, sedia kala lagi, kekal ada, sentiasa ada, selama-lamanya ada, tidak menerima ubahan, tidak berubah menjadi tiada, mesti ada semata-mata selama-lama. Itu erti wajib. Jadi ingat, bila sebut perkara wajib, perkara yang tidak boleh berubah. Maksudnya tak boleh berubah kepada tiada.
Contoh macam ada Allah. Ada Allah ni wajib. Jadi dia tak boleh berubah menjadi tiada Tuhan. Begitulah juga dengan adanya sifat-sifat kesempurnaan Allah. Sifat-sifat kesempurnaan Allah Ta'ala itu wajib. Maksudnya sedia kala lagi ada pada Allah dan kekal ada, sentiasa ada selama-lama. Contohnya mengetahui Allah wajib. Dia tak boleh berubah menjadi jahil. Nampak tak? Mengetahui lawannya tidak mengetahui, namanya jahil. Jadi mengetahui Allah tu wajib. Jadi kekal Allah Ta'ala mengetahui. Tak boleh nak dikatakan Allah tahu, kadang-kadang dia tak tahu, kejap tahu, kejap tak tahu. Itu menunjukkan berubah-ubah. Jadi benda wajib, perkara wajib tidak masuk di dalam ubahan. Tak masuk dalam benda yang boleh diubah-ubah oleh kudrat. Begitulah juga perkara yang mustahil, iaitu perkara yang mesti tiada sedia kala lagi, sentiasa tiada dan tidak boleh menerima ada selama-lama. Mesti tiada, sedia kala lagi tiada, dan kekal tiada itu selama-lama. Tak boleh terima ada. Di dalam keadaan tiada, mesti tiada, kekal tiada. Faham tak kekal tiada? Dia tak boleh berubah. Tiada, lepas tu berubah jadi ada sekejap, lepas tu tiada balik. Kalau macam tu namanya berubah. Perkara mustahil, perkara yang tak boleh berubah, yang tak boleh diubah-ubah. Contohnya, tempat bagi Tuhan, tempat bagi Allah, perkara yang mustahil. Jadi tempat bagi Allah perkara yang mustahil. Tidak bertempat Allah Ta'ala itu wajib. Bertempat Allah itu mustahil. Jadi kekal tidak bertempat Tuhan. Sedia kala lagi tidak bertempat. Sentiasa tidak bertempat. Selama-lamanya tidak bertempat. Dia tak boleh berubah menjadi kadang-kadang bertempat. Ataupun dia tak boleh tak boleh nak dikatakan boleh jadi Tuhan bertempat. Tak boleh. Sebab mustahil. Kekal tiada tempat bagi Allah selama-lama. Maka yang boleh berubah-ubah daripada tiada kepada ada, yang ada kepada tiada, dipanggil perkara yang harus. Dipanggil perkara yang harus. Maksud perkara ataupun sesuatu yang akal kita boleh menerima ada dan boleh menerima tiada. Sesuatu perkara yang akal kita boleh menerima adanya dan boleh menerima tiadanya. Itu erti harus. Maka benda harus inilah yang boleh berubah. Perkara harus inilah yang masuk di dalam urusan kudrat Allah. Nak mengubah-ubah. Yang kaya jadi miskin, yang miskin jadi kaya, yang hina jadi mulia, yang mulia jadi hina, yang jahil jadi alim, yang alim jadi jahil, yang hidup jadi mati, yang untung jadi rugi, yang rugi jadi untung, ahli maksiat jadi taat, yang taat jadi maksiat, yang beriman jadi kufur, yang kufur jadi beriman. Nampak tak? Inilah perkara yang harus. Itu yang dimaksudkan tadi. Allah Ta'ala sahaja yang maha berkuasa menjadikan dan meniadakan, dan ia sahaja yang berkuasa mengubah-ubah akan segala perjalanan ataupun kelakuan alam dan hal yang berlaku di dalam masyarakat manusia. Allah Ta'ala maha kuasa. Hari ni, pada saat ni, pada ketika ni kita nampak apa yang Allah kehendak. Kita masih lagi duduk berada di madrasah, di pondok. Ada pun seminit yang akan datang kita tak tahu. Petang karang kita tak tahu. Besok kita tak tahu. Minggu depan kita tak tahu. Kerana kedudukan kita di suatu-suatu tempat dan keadaan ini duduk dalam perkara yang harus, yang boleh diubah-ubah oleh Allah. Kita tak yakin tahun depan kita boleh mengaji pondok lagi.
Kita tak yakin minggu depan kita boleh mengaji pondok lagi. Kita tak yakin petang karang kita boleh hadir solat lagi. Sebab benda tu masuk dalam perkara yang harus. Apa yang berlaku dalam masyarakat? Contohnya sekarang sedang diturunkan bala virus corona. Duduk dalam urusan Allah. Allah Ta'ala nak angkat hari ni pun boleh. Allah Ta'ala tak nak turunkan sebarang jenis bala pun boleh. Allah Ta'ala tidak kehendak nak menjadikan makhluk manusia yang namanya kafir pun atas dunia ni orang beriman semua. Tak ada kafir sekor habuk pun. Allah kuasa tak nak buat lagu tu? Kuasa. Allah jadikan atas dunia ni semua orang baik, semua soleh, semua solehah, semua wali-waliullah, semua nabi rasul. Tak ada seorang pun ahli maksiat. Allah Ta'ala kuasa tak nak buat lagu tu? Kuasa. Dah kenapa Allah Ta'ala jadikan ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang kuat, ada yang lemah, ada yang taat, ada yang maksiat, ada yang alim, ada yang jahil. Di antara hikmahnya Allah Ta'ala nak membuka ruang-ruang ibadat. Kalau semuanya soleh, semua manusia dalam alam ni alim, ada tak peluang nak beramal dengan ilmu, nak mengajar ilmu, nak mengarang kitab? Ada tak ruang nak belajar agama? Nak belajar apa? Alim. Tubik-tubik perut mak alim tak? Tubik perut mak kita alim segala jenis ilmu. Semua orang macam tu. Ada sekolah tak agak-agak? Nak cari makan lagu mana, nak mengajar apa? Tak ada orang jahil sekor habuk. Semua alim. Semua alim. Kita alim agama, alim ilmu akademik, semua alim. Semua manusia macam tu Allah jadikan. Dah ada sekolah tak agak-agak? Ada tak pekerjaan yang namanya guru? Ada tak peluang nak bersedekah contohnya? Dah semua kaya-raya. Ada tak agak-agak nak sedekah? Semua senang lenang atas dunia ni. Agak-agak ada tak ruang nak berzakat, nak membantu? Sekarang kita tengok PKP ni. Kita tengok banyak masyarakat, ramai masyarakat yang alhamdulillah akhlak mereka bagus, mengambil berat perihal jiran tetangga, tolong ini, tolong tu. Banyak yang mewakilkan diri, menghantar barang-barang. Sebenarnya nak lepaskan puas duduk rumah. Jadi ada alasan. Tak apalah. Motor lama tak pernah enjin. Dia pun iklan dalam Facebook. Siapa-siapa memerlukan perkhidmatan beli dan hantar barang sampai ke depan pintu rumah, sila WhatsApp saya. Jadi orang pun WhatsApp lah. Jadi boleh dia merayau tiap-tiap tak adalah puas. Tak apalah. Baguslah duk tolong. Mudah-mudahan akhlak yang sebegini berterusan sampai bila-bila mana sikap ambil berat tentang jiran tetangga. Ni nampak tak? Ini hikmah. Ini hikmah di sebalik balak yang Allah turunkan. Di antara hikmahnya membuka ruang-ruang ibadah, saling tolong menolong, saling bantu membantu, saling ambil berat. Kalau sebelum PKP ni ada engkau aku engkau aku lah. Itu nama hikmah. Allah Ta'ala turunkan balak ni bukan nak menganiayai kita. Bahkan Allah Ta'ala nak memberikan kebaikan pada orang yang ditimpa bala ataupun pada orang yang tak kena bala. Itu hikmah dia. Allah Ta'ala maha bijaksana. Banyak orang dapat pahala sekarang. Tolong menolong, tolong sini, tolong sana, tolong sini, tolong sana. Oh, Masya Allah, tabarakallah. Bagus lah. Tapi harap-harapnya berterusan. Jangan lepas daripada ni buat tak kisah dah jiran kita. Orang minta tolong buat kita buat tak kisah dah. Mudah-mudahan
berkekalan, akhlak yang baik, sifat yang baik, mudah-mudahan berkekalan. Allahumma amin. Kerana perintahannya Allah meliputi dan sekalian makhluk di dalam genggamannya Allah. Semua makhluk dalam genggaman Allah, makna dalam kekuasaan Allah. Sekuat mana pun, sekaya mana pun, sehebat mana pun, sefakir mana pun, sehina mana pun, duduk di dalam genggaman Allah, dalam kekuasaan Allah, dalam pentadbiran Allah. Itu maksud dia. Dan sekalipun pada pandangan dan pada zahirnya manusia yang melakukan, walaupun pada zahir mata lendir kita ni nampak manusia yang datang bawa makanan, manusia yang datang bawa bantuan. Contoh kalau isteri, kalau anak-anak, zahir pada mata mereka ayahlah yang membawa rezeki, suamilah yang membawa rezeki. Faham? Pada zahirnya orang-orang itulah, kawan-kawan itulah, pelanggan-pelanggan itulah datang kepada kita membawa rezeki pada zahir, pada mata kasar. Adapun pada hakikatnya, hakikatnya apa? Adapun pada hakikat yang melakukan, yang menjadikan, yang memperbuat itu adalah Allah lah. Boleh ke suami kita datang balik rumah bawa rezeki kalau tak dikehendaki oleh Allah? Boleh tak kita nak ada suami kalau tak dijadikan oleh Allah? Boleh tak kita nak ada pelanggan kalau tak dijadikan Allah? Pelanggan tu, manusia tu boleh? Sebab itulah dia kata pada zahirnya manusia, tapi pada hakikatnya semua itu adalah perbuatan Allah. Allah yang menjadikan. Sebab tu orang-orang yang baik-baik, orang yang soleh-soleh, orang yang hati bersih, dipandang situ. Sebab tu dia tak mudah nak mencela manusia. Ahli maksiat pun hakikatnya dijadikan oleh Allah. Dia tak cela orang. Orang hebat-hebat ni dia tak cela orang, dia tak maki orang, sebab dia pandang hakikat tu. Maknanya kalau dicela seseorang itu, dikeji seseorang itu, seolah-olah, bukan seolah-olah, sebenarnya dia mencela perbuatan Allah Ta'ala. Mana hatinya tak mencela. Sebab tu dia jadi orang yang mudah memaafkan, memberi peluang dan ruang kepada orang lain untuk berbaik-baik, berbuat baik, sebab dia faham hakikat. Nampak tak? Mana orang tu jangan cela. Ada pun perbuatan dosa, perbuatan maksiat itu kita kena benci. Dalam hati mesti benci, wajib benci kepada perbuatan-perbuatan yang tidak diredha oleh Allah. Kemudian pada zahirnya sekalipun pandangan, pada pandangan dan pada zahirnya manusia yang melakukan, tapi hakikatnya sebab tu bila orang kita duduk tiba-tiba Assalamualaikum. Siapa ni? Siapa tu? Si Polan. Saya dari sekian-sekian tempat datang bawa bantuan. Kawan-kawan saya duk collect duit begini. Su hantar ke sini. Alhamdulillah. Sebab apa? Hakikatnya Allah lah yang menggerakkan hati-hati mereka nak menyumbang kepada kita. Sebab tu hakikatnya Allah. Sebab tu kita puji Allah. Alhamdulillah, orang datang bawa beras, orang datang bawa begini, bawa begitu dan sebagainya. Alhamdulillah, kita memuji Tuhan yang hakikatnya lah yang menyampaikan rezeki itu kepada kita. Adapun manusia itu sebagai asbab sahaja yang zahir. Begitulah juga alik kita yang orang puji, dia kata terima kasihlah.
Terima kasihlah kerana duk tolong ambil berat ni, tolong saya, bantu saya ni. Maka kita jangan kembang hidung pula. Kita jangan jadi ujub pula, jangan jadi kembang hidung pula. Sebab yang memberi taufik kepada kita, menggerakkan hati kita untuk nak buat baik tu Allah. Jadi kalau orang kata terima kasih apa benda, kita pun puji juga Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah lah. Kalau bukan Allah yang menggerakkan hati saya, kalau bukan Allah yang kehendak, mustahil saya nak tolong, mustahil saya nak bantu, mustahil kawan-kawan nak tolong, nak bantu. Alhamdulillah. Nampak? Jadi dipuji Allah. Yang dapat nikmat pun puji Allah, yang tukang menyampaikan nikmat pun memuji Allah. Masing-masing faham, masing-masing kenal Tuhan. Jadi alhamdulillah, kita pun tak adalah kembang lubang hidung kita. Aku lah duit aku lah. Hai perasan. Padahal semua tu daripada Allah. Bolehkah kita ada rezeki? Bolehkah kita nak bergerak ke satu tempat nak membantu orang kalau tak digerakkan oleh Allah? Jawabnya tak boleh. Mustahil. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menjadikan kamu dan perbuatan kamu. Jadi perbuatan kita, pergerakan kita ke sana kemari, ke sana kemari, ke sana ke sini, ke sana ke sini, ke sana ke sini. Ke sana ke sini, ke sana ke sini tu digerakkan oleh Allah. Ke sana ke sini, ke sana ke sini. Mula-mula kita dengar apa ke sana ke sini, ke sana ke sini. Tengok video dia baru tahu. Ke sana ke sini, ke sana ke sini. Ke sana pun digerakkan oleh Allah, ke sini pun digerakkan oleh Allah. Maka bergerak ke sana ke sini, ke sana ke sini tu nikmat. Pergerakan ini adalah suatu nikmat. Boleh bergerak ni nikmat. Kita tengok orang yang lumpuh, orang yang tak boleh bergerak, dia dapat merasakan besarnya nikmat gerak. Duk tengok orang boleh bergerak, Allahu Akbar, lama dah tak boleh nak bergerak. Baru rasa besarnya nikmat pergerakan. Maka bila sebut pergerakan tu nikmat, maka gunakanlah nikmat bergerak tu. Syukurilah nikmat pergerakan. Apa maksud bersyukur? Menggunakan nikmat itu, contohnya pergerakan itu, kepada perkara taat. Jadi bersyukur dengan nikmat pergerakan, maksudnya kita gunakan pergerakan kita, kesempatan bergerak ni kepada perkara yang baik. Jangan bergerak kepada perkara yang tidak baik. Kerana kalau kita bergerak kepada perkara yang tidak baik, namanya kita tidak bersyukur dengan nikmat pergerakan. Anggota nikmat lain. Tangan kaki tu nikmat lain. Bergerak. Kaki pun nikmat, bergerak pun nikmat. Nampak tak? Kaki pun nikmat, bergerak pun nikmat. Tangan pun nikmat, bergerak pun nikmat. Jadi tangan kita nikmat, bergeraknya tangan kita ni juga nikmat. Maka gunakan pergerakan tangan kita, gunakan pergerakan jari kita tu, bersyukur dengan pergerakan jari jemari kita. Jangan digerakkan, maksud jangan ditaipkan, jangan dituliskan benda-benda dosa dan maksiat. Sebab tu nikmat. Jadi kalau kita taip umpatan, celaan, makian, ataupun ilmu-ilmu yang menyesatkan, fahaman-fahaman yang menyesatkan, pengetahuan-pengetahuan yang menjadi asbab manusia bergaduh contohnya, maka kita tidak bersyukur dengan nikmat pergerakan jari jemari kita. Jadi semua tu nikmat nikmat Allah Ta'ala. Baik, kemudian dan pada zahirnya manusia yang melakukan, memperbuat dan mengerjakan, tetapi hakikatnya yang menjadikan perbuatan itu adalah
Allah. Maka alhamdulillah kalau kita meniaga orang datang pada kita beli barang kita, alhamdulillah ya Allah, kalau bukan kau yang menggerakkan, kalau bukan kau yang kehendak manusia ni, manusia ni datang beramai-ramai singgah ke gerai aku ni, mustahil aku dapat rezeki banyak yang macam ni ya Allah. Mustahil ya Allah. Padahal banyak lagi gerai-gerai yang lain. Kenapa, macam mana dia orang boleh singgah ke sini? Siapa yang gerakkan hati mereka? Allah. Sebab tu kita kena syukur. Dan Allah Ta'ala juga kuasa tidak menggerakkan hati manusia singgah ataupun berurusan dengan kita. Walaupun kita duduk di tengah bandar, di tengah pekan contohnya, orang lalu tak singgah, bertanya khabar pun tidak. Boleh tak Allah nak buat lagu tu? Boleh. Dan mengerjakan, tetapi hakikatnya ialah Tuhan. Hanya yang ada bagi manusia itu usaha dan ikhtiar. Itu pun yang ada pada kita ni, maksud yang ada, yang dibangsakan, yang disandarkan kepada kita cuma usaha dan ikhtiar. Itu pun kata musannif, usaha dan berikhtiar, mencuba, memilih. Usaha ni kita cuba. Ikhtiar kita memilih nak baik ke nak buruk ke contoh. Ada pun usaha dan ikhtiar itu tidak boleh memberi bekas. Usaha dan ikhtiar hamba tidak boleh memberi bekas pada mengadakan atau meniadakan. Contoh, kita berusaha dan berikhtiar mencari rezeki. Jadi usaha dan ikhtiar kita tidak ada kuasa memberi rezeki. Buktinya ada orang yang sempurna usahanya, sempurna ikhtiarnya, tetapi tidak ada apa-apa keuntungan yang diperoleh. Padahal dia dah berusaha. Nampak tak? Itulah sebagai dalil dan bukti usaha hamba tidak boleh Samalah macam usaha menuntut ilmu. Kita usaha mendengar, usaha memikir, usaha datang, usaha istiqamah, usaha betulkan niat, tapi tak faham-faham, tapi tak gerti-gerti, tapi tak pandai-pandai. Inilah menunjukkan usaha kita tidak boleh memberi. Andai kata usaha kita boleh memberikan sesuatu, sudah tentu tidak ada yang jahil apabila hadir dalam majlis ilmu. Dah kalau kata usaha hamba boleh memberi, dah tentulah kalau kita usaha nak macam ni, mesti dapat macam ni. Usaha macam tu, nak macam tu, mesti dapat macam tu. Hari ni tadi contoh kita usaha, kita niat dalam hati, aku nak datang, aku nak hadir kuliah hari ni, aku nak gerti, aku nak fahamkan bab ni. Tiba-tiba dah diterangkan pun tak faham juga. Nampak tak? Sedangkan kita dah berusaha, dah dengar, dah fikir, dah jaga niat elok-elok dah. Tidur pun, duk dobek, dah tulis, tapi tak faham juga. Sebab yang memberi faham itu adalah Allah, bukannya usaha. Dah kalau macam tu tak payah usaha lah. Serah ke Tuhan. Tak boleh jadi Jabariyah pula dah nanti kan. Jadi Jabariyah apa arti Jabariyah? Orang yang semata-mata beriktikad kita hamba tidak ada usaha, tidak ada ikhtiar. Tak ada faedah usaha, tak ada faedah ikhtiar. Semata-mata bergantung kepada takdir Tuhan sahaja. Ini puak-puak Jabariyah pula. Dia kata tak ada, kita ni tak ada usaha, semua Tuhan. Semua Tuhan. Kalau Tuhan gerakkan, kita bergeraklah. Kalau Tuhan tak bergerakkan, kita tak bergeraklah. Jadi kita tak ada usaha, kita tak ada ikhtiar. Duk tunggu. Kalau Tuhan takdir bergerak, bergerak. Kalau Tuhan tak takdir tak bergerak, tak bergerak. Ini fahaman Jabariyah. Contohnya, air ada kat depan saya ni. Saya tengok aja air dalam gelas ni. Orang kata jemputlah minum. Saya kata insya-Allah saya minum, kalau Tuhan gerakkan saya minumkan, saya minum. Kalau takdir Tuhan saya teguk air ni, saya teguk lah. Dia jenis Jabariyah macam tu, faham?
Takdir, 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 takdir. Semua sandar takdir. Walhal kita ni ada peluang dan ruang usaha dan ikhtiar. Cuma usaha dan ikhtiar kita itu tidak boleh memberi kesan apa-apa pun. Sebab itulah kadang-kadang ada orang usaha, niaga dia bagus tapi tak untung, bahkan rugi pula, muflis pula. Ada orang belajar sungguh-sungguh tapi tak faham pun. Ada yang orang usaha tapi gagal. Sebab apa gagal? Nampak tak? Itulah menunjukkan usaha tidak boleh memberi. Ini namanya ilmu akidah, faham? Ni ilmu akidah, faham? Syariatnya kena usaha. Lama kan? Nak jadi hakikat, makrifat hakikat. Aduh, serah takdir. Guana tak pergi keluar belajar ni? Serah ke Tuhan lah. Takdir Tuhan, kalau Tuhan takdirkan aku keluar belajar, aku keluar lah. Dia jadi macam tu. Jadi salah, fahaman tu pun salah. Jadi hati-hati. Ni pun ada dalam masyarakat. Kadang ada fahaman yang macam ni kan, tapi kita tak tahu yang namanya tu dipanggil Jabariyah, yang namanya Qadariyah. Tapi sebenarnya dalam hati kita ada benda tu. Banyak je orang yang kadang-kadang macam tu. Kita ni tak ada apa-apa, takdir Tuhan semua, takdir. Kalau Tuhan tak gerakkan, tak adalah kita bergerak. Ini dengung-dengung perkataan yang menunjukkan dalam hatinya berfahaman seperti Mu'tazilah, Jabariyah. Sebab tu semalam saya kata, nak duduk dalam puak-puak Jabariyah, Qadariyah ni, Mu'attilah, Mujassimah ni, tak perlu isi borang. Salah fahaman kita, automatik kita masuk dalam kelompok tu dah, faham? Tak payah nak pergi Jabatan Agama Islam nak minta borang. Nak minta borang apa? Saya nak jadi Jabariyah. Borang apa? Saya nak jadi Qadariyah. Tak payah. Saya nak jadi Ahli Sunnah. Tak payah isi borang. Bila pahaman kita dalam hati kita, contoh, kita mempercayai hamba diberi peluang, diberi ruang oleh Allah, diberi akal oleh Allah, diberi peluang dan ruang untuk berusaha dan berikhtiar. Usaha dan ikhtiar disandarkan kepada hamba. Tetapi hakikatnya usaha dan ikhtiar itu tidak boleh memberikan apa-apa kesan sekalipun, kecuali dengan sendiri dia masuk dalam golongan ahli sunnah wal jamaah. Tak payah isi borang. Yang seorang ni pula macam mana? Yang seorang ni dia kata kita ni tak ada usaha, kita tak ada ikhtiar, saya tak percaya kepada usaha dan ikhtiar. Manusia, makhluk, hujan. Alhamdulillah. Jadi manusia makhluk tak ada. Tok nak pergi alih apa tu? Baik tu. Manusia tak ada usaha, manusia tak ada ikhtiar apa-apa. Kita nak bergerak ni tunggu semata-mata tunggu Tuhan. Jadi kita ni tertekan, kita ni ditekan oleh takdir semata-mata. Tak ada usaha, tak ada ikhtiar. Serah bulat-bulat kepada Tuhan. Usaha pun tak ada, ikhtiar pun tak ada. Semata-mata Tuhan saja. Maka dengan sendiri orang ni jadi Mu'tazilah, Jabariyah. Kalau dalam ibarat kitab tu dia kata ibaratnya macam bulu yang berterbangan di udara. Macam bulu berterbangan di udara. Macam lalang contohnya. Ikutlah kalau angin tiup ke kanan, ke kiri. Tak ada apa-apa daya upaya usaha ikhtiar tadi. Semata-mata serah pada takdir. Faham? Bahaya ni pahaman ni. Kadang-kadang apa di antara dia punya bahaya dia? Menjadikan kita orang yang tidak mahu berusaha, duduk macam tu. Cari rezeki pun tak mahu, cari ilmu pun tak mahu, belajar agama pun tak mahu, bekerja pun tak mahu. Tak mahu. Sebab pada dia tunggu takdir. Kenapa tak kahwin lagi ni?
Belum jodoh. Padahal kita disuruh usaha mencari jodoh, faham? Tapi usaha yang disuruh oleh syarak lah. Ni ada ustazah kata, adalah ustazah kita tengok dalam Facebook sehari dua. Kita ni orang perempuan kena mengurat laki-laki. Orang perempuan kena mengurat laki-laki. Ustazah ni doktor. Dan nak ngurat lagu mana? Nak ngurat macam mana? Orang perempuan nak ngurat laki-laki, nak ngurat macam mana? Bila orang awam dengan macam ni, mulalah bergedik-gedik semua. Sebab ustazah pesan dah, kita orang perempuan kena mengurat laki-laki. Sebab sekarang ni dah banyak saingan. Seorang laki-laki nisbah berapa perempuan sekarang? 10 ke berapa? Tak tahulah. Nanti tanya. Oleh kerana dah banyak orang perempuan, seorang laki-laki berapa perempuan lah, kita kena berebut-rebut. Kena berebut-rebut apa? Kena berebut-rebut apa? Mengurat lelaki. Maka dibuatlah benda-benda yang tak sepatutnya dengan tujuan nak menarik minat lelaki. Pakai seksi-seksi, cakap benda yang tak sepatutnya supaya nampak tak? Jadi haramlah cara macam tu. Suruhlah mak bapak kita. Kita contohnya anak dara. Ayah rasa berkenanlah macam ustaz tu. Berkenanlah dengan ustaz tu. Boleh tak mak ayah pergi tolong tanya-tanya? Salah tak? Tak salah. Tak salah. Sebab dia nampak orang tu baik tu. Tak ustaz pun tapi dia baik. Sembahyang orangnya, amanah orangnya. Bagus kerjayanya, agama tak tinggal. Berasa macam nak buat tok lelaki lah. Boleh tak mak ayah tolong tanya-tanya? Tak apa lah. Nak benda baik ke dah? Nak benda baik, tak salah lah. Itu namanya orang lelaki ke orang perempuan, makna boleh berusaha mencari jodoh, tapi dengan cara yang disuruh oleh Allah. Bukan pergi dating dulu, pergi jumpa dulu, keluar-keluar malam dulu, bawa gendong sini, gendong sana dulu. Video call dulu. Video call dulu. Nak cari jodoh macam tu tak boleh. Jadi kena usaha, tapi pastikan usaha tu tidak melanggar syariat. Usahalah tu. Dia suruh mak ayah dia pergi tolong tanya kan, usaha. Tengok Siti Khadijah, dia usaha sebab dia nampak Rasulullah SAW orang yang baik, orang yang mulia, betul? Maka dia tak nak lepaskan peluang sebab dia nampak benda mulia. Itulah cerdik, bukan tak tahu malu. Faham? Dia kata tak tahu malu. Bukan tak tahu malu. Itulah orang yang tahu harga. Itu orang yang tahu nilai. Bila dia nampak benda tu berharga, benda tu bernilai, dia bersungguh-sungguh nak mendapatkan. Nampak tak? Lebih-lebih lagi benda tu tadi bernilai di sisi Allah, yang tak ada tolak banding dengan wang ringgit. Macam tu. Ni dia kata apa, orang perempuan nak pergi tanya orang lelaki pula, bangsa tak malu. Banyak je yang tak malu. Tak malu tu dedah aurat, keluar lelaki perempuan, bagai bebas tu lah tak malu. Faham? Kemudian korang mengaji, kau jangan sebut pasal kahwin jodoh aku main senyum mungkin kau ngaji ya. Ngaji tu. Pas ngaji doa, ya Allah gerakkanlah hati mak bapak si Polanah tu. Datang Minang aku. Abu buat tak dengar aku. Sikit lagi. Kemudian jadi hanya
ada bagi manusia itu usaha dan ikhtiar, itu pun tidak boleh memberi bekas. Ingat tu, pegangan dalam hati. Dalam hati pegang je begitu, tu nama akidah. Kerana dalam hati, walaupun pada usaha, pada zahir kita bekerja, kita pergi menuntut ilmu, itu pada zahir, tapi hakikat ni dalam hati ni pegang yang memberi ilmu Allah, yang memberi rezeki banyak sikit Allah. Bukan perniagaan aku yang bagi rezeki ni, Allah yang bagi. Yang membanyakkan, yang mensedikitkan, yang menguntungkan, yang merugikan Allah. Itu akidah namanya, pegangan. Bukan bermaksud orang yang bekerja ni orang yang tak ada akidah. Tapi kembali kepada akidah ni lah, pegangan dia. Kalau yang bekerja tadi beriktikad usaha dia yang menambahkan, mengurangkan rezeki, memberi kesan untuk membanyakkan atau mengurangkan rezeki, maka jadilah dia Mu'tazilah, Qadariyah. Kemudian atau meniadakan hanya usaha dan ikhtiar itu pihak madkhal jua, yakni jalan pada menjayakan sesuatu sahaja. Orang panggil usaha ikhtiar. Contoh misalnya seperti putus suatu benda, maka jalan hendak putus benda itu mesti dengan dipotongkan. Nampak tak tu? Tu orang panggil sebagai jalan usaha dia. Seperti putus sesuatu benda, maka jalan hendak putus benda itu mesti dengan dipotongkan. Orang panggil usaha. Usaha memotong, usaha menggerakkan pisau. Faham? Tiba-tiba duk potong-potong, duk hirih-hirih, luka pun tidak. Luka pun tidak, berdarah pun tidak, putus pun tidak. Jadi jangan peliklah. Sebab usaha tidak boleh memberi kesan memutuskan, melukakan. Yang memberi kesan memutuskan, melukakan itu Allah. Jadi kalau dengan kehendak Allah putus-putus. Tengok apa yang berlaku pada Nabi Allah Ismail, betul? Kisah tu duk sembelih anak apa? Nabi apa? Ibrahim pedang dia, pisau dia bukan main tajam, tapi tak ada apa-apa pun. Sebab apa? Yang melukakan itu Allah. Tapi Tuhan tak kehendak. Nabi Allah Ibrahim duduk dalam api tu, dihumban dalam api tu, tak terbakar pun. Sebab yang membakar Allah, yang menghanguskan Allah, bukan api. Namrud duk humban tu usaha Namrud. Dengan niatnya, dengan harapannya Nabi Allah Ibrahim ni hangus terbakar. Itu niatnya, itu hasratnya, itu usaha dia. Dia baling, dia kumpulkan kayu api setinggi-tinggi, sebanyak-banyaknya. Bayangkanlah kerah rakyat kumpul kayu api. Kerah rakyat kumpul kayu api, agak-agak macam mana banyak? Kalau kerah anak boleh jadi sikit 2-3 batang ya. Ni kerah rakyat kumpul kayu api. Punya marah nak bakar Nabi Allah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Dia usaha. Tapi ingat, usaha kepada benda haram itu itu hikmah dia. Tadi usaha-usaha, tiba-tiba dia balingnya Nabi Allah Ibrahim dalam api. Tak terbakar sikit pun. Jadi usaha Namrud serta rakyat-rakyat yang bersekutu dengan dia tadi tidak boleh memberi apa-apa bekas sekalipun dalam nak memudaratkan Nabi Allah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Tak terbakar, bulu roma pun tak terbakar, pakaian pun tak terbakar. Sebab yang membakar itu Allah. Kalau nak dikatakan usaha yang memberi bekas, dah tentulah Nabi Allah Ibrahim tu hangus segentung-gentungnya dalam api yang begitu besar. Faham? Maka bukan perbuatan potong itu memberi bekas pada memutuskan. Orang perempuan duk dapur, duk potong sayur, potong ikan. Itu usaha dia. Usaha potong sayur, potong ikan nak masak tu. Jadi nak masak pun kena ada akidah yang betul. Jadi orang rumah, isteri ke, siapa ke, maksudnya kena belajar akidah. Jangan kata duduk dapur tak payah belajar akidah. Duk potong-potong ikan, potong-potong tak putus pun ikan, tak putus pun sayur tu. Lalu dia kata, pelik ni, tak masuk akal ni, kata dia. Jadi fasik. Jadi fasik cakap macam tu.
Potong-potong ikan dah asah dah tadi, pisau bukan main tajam lagi. Potong ayam, potong daging, potong ikan, potong sayur, tak putus pun. Tiba-tiba yang memotong tadi tak kira laki perempuan, dia pun cakap, tak masuk akal ni, kenapa tak putus? Dia kata tak masuk akal. Maka jadi fasik perkataan yang macam tu. Jadi dia jangan kata tak masuk akal. Yang sepatutnya mustahil pada adat tak putus ni. Mustahil pada adat tak putus sayur ni, tak putus daging ni, tak putus ikan ni. Mustahil pada adat, bukan tak masuk akal. Faham? Jadi kalau cakap tak masuk akal salah. Ataupun dia kata harus pada akal. Kalau kata harus pada akal, betul. Harus pada akal, tak putus ikan ni, tak putus daging ni, tak putus sayur. Pisau kami tajam. Baik. Kelas kita bila nak putus? Kejap lagi putus Kejap lagi kelas kita putus pula dah gelisah tengok jam. Mujur tak ada jam, ada jam. Kau jam ada? Patut gelisah tengok jam. Jam tu nombor dia sampai nombor 12 dia tak ada nombor 13. Kalau tak payah nak perhati jam tu. Kejap perhati jam. Nak pergi mana? Nenek-nenek pun berkata, bila nak pergi kelas ni, perut dah lapar ni, nasi belum nanak lagi. Relax lu, kejap lagi nek, minta maaf saya ngaji nek. Teh malas itu cuti ya. Lepas tu kalau ustaz tak datang, alhamdulillah. Tunggu pukul 2 tak tahu. Kawan kata, pergi panggil ustaz. Pergi panggil. Shh, Jangan panggil. Kan panggil kan ustaz. Tawakal, serah pada Tuhan. Kalau Tuhan gerakkan ustaz datang, kita jangan panggil. Lepas tu Ustaz Raziman tanya, dah panggil belum Ustaz tadi? Dia kata, dah panggil, dah bagi salam. Kat mana dia bagi salam? Kat kantin bagi salam. Jangan main-main, budak belajar ni dia pandai. Orang tanya Abu, tadi kelas Zohor tadi Ustaz Azim tak mengajar. Abu ada pergi panggil tak? Ada. Ada Bagi salam? Bagi. Rupanya dia bagi salam kat kantin. Lepas tu seluruh, Assalamualaikum Ustaz Azim. Padahal rumah jauh lagi. Yang main mengaji ni dia pandai. Ada seorang budak dia kata, Ustaz dia marah. Kenapa tak naik mengaji? Kenapa tak naik sembahyang jemaah? Dah takdir Allah Ustaz. Betul ke salah dia jawab? Betul lah. Dah takdir Tuhan kehendak saya tertidur tadi. Bukan saja-saja saya tidur Ustaz. Betul juga. Parah juga nak jawab budak-budak macam ni. Sebab belasah kan je. Tu salah guna ilmu nak menyelamatkan diri. Jadi memberi bekah pada memutuskan, bahkan yang sebenarnya yang memutuskan itu ialah Tuhan, ataupun dengan ibarat lain diumpamakan manusia itu. Ni contoh nak bagi faham ni. Lah lepas ni janji berhenti nak hujan kejap lagi. Nak hujan dah. Seperti kolam. Tahu kolam? Pensel. Bukan kolam swimming pool tu. Kolam ni mana alat tulis lah. Pen ke pensel ke. Manusia ibaratnya seperti kolam. Seperti pen. Maka berjalanlah kolam itu. Berjalanlah alat tulis tu. Pen tu pensel tu. Pada menulis sesuatu huruf. Sesuatu kalimah. Dengan mengikut kehendak si penulis. Nampak tak? Kita penulis, pen tu alat dia. Jadi apa yang kita nak, maka ditulis, dicontenglah oleh pen tu. Kalau kita nak tulis luruh lah dia tulis. Kalau kita nak tulis huruf waw lah. Faham? Jadi yang demikian jadilah pada zahirnya kolam yang menulis. Makna pada zahir pensel itulah yang tulis alif, ba, ta, sa, jim, ha dan sebagainya. Pada zahir yang kita tengok, yang kita nampak, pen tu yang tulis, pen tu yang melukis. Adapun pada hakikatnya ialah mengikut kehendak tangan si penulis. Hakikatnya kitalah yang nak
yang nak luruh, yang nak bengkok, yang nak urut waw dan sebagainya tadi. Cuma pada zahir nampak pen yang menulis, tapi hakikatnya si penulis. Hakikatnya ialah mengikut kehendak tangan si penulis. Artinya penulis hakiki ialah maksudnya yang hakikatnya, yang menggerakkan, yang menjadikan apa sahaja pun baik ataupun buruk, taat ataupun maksiat, hakikatnya Allah. Cuma pada zahirnya dizahirkan pada manusia. Beda tak? Maka ialah membawa berbagai-bagai kepercayaan dan i'tikad. Maka dengan sebab itu dinyatakan di sini 3 macam i'tikad atau kepercayaan. Insya-Allah akan datang dia akan bagi tahu contoh pegangan dan akidah di dalam hati manusia yang macam-macam. Jadi di sini nak bagi